Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita pada hari ini kerana dengan limpah dan kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita berkumpul pada hari ini untuk membincangkan sedikit ilmu. Jadi bulan Syawal ini adalah merupakan satu bulan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri ataupun satu kemenangan buat umat Islam setelah bertungkus lumus, bersusah payah berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Pada tahun ini kita dikejutkan dengan satu peristiwa di mana Hari Raya Aidilfitri jatuh sehari awal, iaitu pada hari Isnin. Ramai di antara kita menyangkakan Hari Raya jatuh pada hari Selasa, tetapi dengan izin Allah diawalkan sehari, iaitu jatuh pada hari Isnin. Oleh itu saya yakin mesti ramai di antara kita, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak semua mesti mengalami situasi yang huru-hara. Ialah di mana bila tarikh raya diawalkan, kita semua tak sempat nak buat persediaan untuk hari raya. Barang-barang untuk masak tak beli lagi. Tapi tak apa, walau bagaimanapun kita mesti juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama dengan keluarga yang tersayang. Oleh itu, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tajuk perbincangan saya berkenaan dengan bulan Syawal ini adalah keistimewaan bulan Syawal. Yang pertama sekali, keistimewaan bulan Syawal yang saya dapat kongsikan kepada hadirin semua adalah bulan Syawal ini merupakan bulan takbir, di mana bulan Syawal ini merupakan bulan yang dikumandangkan takbir oleh seluruh umat Islam secara serentak. Tujuan apa untuk kita bertakbir beramai-ramai ini? Tujuannya adalah untuk kita membesarkan Allah, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini bermaksud Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, iaitu bilangan puasa, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Oleh itu, disebab itulah kita disunatkan untuk bertakbir di hari raya, bersempena dengan ayat Al-Quran yang saya kongsikan tadi, di mana ayat ini menerangkan kepada kita bahawa ketika kita puasa, Allah memudahkan kita untuk kita puasa. Allah memurahkan rezeki kita. Allah memberi segala nikmat kepada kita untuk kita merebut peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah memberikan ganjaran pahala yang sangat banyak ketika di bulan Ramadan. Dan juga Allah memberikan kesihatan kepada kita untuk kita beribadah, berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah tujuan takbir di bulan Ramadan ini adalah yang pertama untuk kita mengagungkan kebesaran Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti yang saya kongsikan sebentar tadi. Seterusnya, keistimewaan di bulan Syawal ini adalah bulan Syawal merupakan satu bulan yang dapat kita merapatkan hubungan silaturahim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini bermaksud sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
Oleh itu, berkenaan dengan ayat Al-Quran ini, apa yang Allah sampaikan kepada kita bahawa setiap orang mukmin itu bersaudara. Jadi di dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk berdamai sesama saudara kita dan bertakwa kepada Allah. Para hadirin sekalian, di Malaysia kebiasaannya ataupun lazimnya kita merayakan Hari Raya Aidilfitri ini selama sebulan. Jadi peluang ini kita jangan lepaskan. Kita ambil peluang ini untuk kita menyambut Hari Raya dengan kita kunjung mengunjungi, kita ziarah menziarahi ahli keluarga kita, jiran-jiran kita ataupun rakan-rakan kita yang sudah lama kita tidak berjumpa. Untuk kembali kita merapatkan ukhuwah yang telah terlerai. Bukan itu saja, ketika bulan Syawal ini jugalah apabila kita berkumpul ramai-ramai, ketika ini jugalah kita boleh mengambil peluang untuk kita mengadakan majlis seperti jamuan keluarga kenduri di antara jiran-jiran, untuk kita menjadikan sambutan Hari Raya Aidilfitri ini dengan lebih bermakna, dengan lebih gembira. Oleh itu, dengan kita ziarah menziarahi, dengan kunjung mengunjungi ini dapat merapatkan hubungan silaturahim kita dan saling bermaafan. Kerana apa? Sudah menjadi kebiasaan ataupun adat sebagai rakyat Malaysia, apabila raya kebiasaannya kita akan mengucapkan selamat hari raya dan juga saling bermaaf-maafan jika ada salah dan silap. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ucapan maaf ini dapat melembutkan hati kita, yang mana jika ada masalah antara rakan-rakan, dengan ucapan maaf inilah dapat melembutkan hati kita dan juga dapat kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama kita, sesama saudara Islam. Dan yang terakhir sekali, keistimewaan di bulan Syawal yang saya dapat kongsikan adalah bulan Syawal ini merupakan bulan yang boleh kita melakukan amalan sunnah, iaitu puasa 1 tahun. Maksudnya bukanlah kita berpuasa selama setahun berturut-turut. Ini puasa 1 tahun ini adalah sebenarnya satu amalan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal sebagai kelanjutan puasa di bulan Ramadan, iaitu puasa selama 6 hari di bulan Syawal selepas pada hari pertama Syawal. Sebab itulah istimewanya bulan Syawal ini, kerana ada satu amalan kita berpuasa selama 6 hari yang tiada di bulan-bulan yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana ka siyami ad-dahri." Hadis riwayat Muslim, yang bermaksud barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, bererti ia telah berpuasa setahun penuh. Berdasarkan hadis ini, tuan-tuan semua, janganlah kita meninggalkan amalan ini kerana ia merupakan satu amalan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ganjarannya sangat-sangat besar kepada kita sebagai seluruh umat Islam di muka bumi Allah ini. Kerana apa? Dengan kita berpuasa 6 hari, ganjaran yang kita dapat adalah seperti kita berpuasa selama 1 tahun. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan amalan ini? Kerana amalan ini bukanlah satu amalan yang berat bagi kita. Kerana kita sudah pun berpuasa selama 30 hari berturut-turut di bulan Ramadan, takkanlah kita nak puasa 6 hari kita tak dapat, kita tak larat dan sebagainya. Jadi janganlah kita menganggap puasa 6 hari ini satu amalan yang remeh-temeh, kerana ganjarannya itu sangat besar bagi kita. Jadi akhir sekali, sebelum saya menamatkan perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan keistimewaan di bulan Syawal, saya ingin berpesan kepada hadirin sekalian, di dalam kita bergembira menyambut Hari Raya Aidilfitri, kita sambutlah hari raya tersebut secara berpada-pada, memadai kita rasa gembira sebagai lambang kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan kepada kita
untuk kita berkumpul dengan ahli keluarga dan sebagainya. Janganlah kita menjadikan dengan berkumpul pada hari raya itu menjadi satu maksiat bagi kita. Sebagai contohnya, kita mengadakan satu majlis yang mana majlis diiringi dengan perkara-perkara yang seperti berkaraoke, membuat bising, mengganggu jiran-jiran kita. Jadi perkara itu akan menyebabkan kita mendapat dosa dan tiada keberkatan di dalam bulan Syawal. Selain itu, saya ingin berpesan juga, marilah sama-sama kita melakukan amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, iaitu berpuasa 6 hari. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat keberkatan di dalam bulan Syawal. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.